أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam untuk semua sahabat siapa yang hadir untuk bersama pada pagi ini untuk bicarakan satu rare remedy iaitu yang ke-65 yang dikenali sebagai Apocynaeum androsemifolium. Okey. So Apocynaeum ni biasa kita dengar lah, ada 2-3 remedy yang bermula dengan Apocynaeum. Tapi hari ni kita bicara mengenai yang paling rare. Okey, paling rare Apocynaeum androsemifolium. Saya tutup lampu Hari ni saya tutup lampu sebab apa? Bercahaya sangat. Bercahaya sangat. Selalu saya on lampu kat belakang tu. Hari ni hari Sabtu. Rancangnya nak buat esok hari Ahad. Tapi takut ada urusan. Saya pun ada urusan hari ni. Nak uruskan kereta anak-anak pada sebelah tengah hari sedikit. Ingat nak buat pagi tak jadi. So kita kuliah percuma. Sempena promosi dan juga alignment kepada remedi-remedi yang terdapat di dalam Materia Medika Homeopati, satu buku yang kita telah terbitkan lebih setahun yang lalu, 2021. So kepada mereka yang belum memiliki, kalau ada yang attend, ini bukunya jilid pertama. Kita masih refer pada jilid pertama. Sebab jilid pertama ini ada remedi yang bermula dengan huruf A, lebih 100 remedi. Kemudian huruf B dan C, ada 3 dalam jilid yang pertama. Okey, Apocynaeum ini dalam buku-buku utama yang membicarakan mengenai remedi Polycrest, seperti Allen's Keynotes. Tidak ada senarai ini di dalam Allen's Keynotes sebab dia tidak dianggap remedi utama. Tetapi dalam buku-buku yang besar seperti J.H. Clark dan buku Dr. Boric ini pun bukanlah besar sangat. Dr. Boric hanya ada sekitar 700 remedi sahaja. 692 yang saya sebut selalu. So tidak sampai 1000 pun. Tetapi remedi ini ada dalam senarainya. Maknanya diberi keutamaan berbanding ribuan lagi remedi. Berbanding ribuan lagi remedi. Ribuan itu masa Dr. Boric. Zaman dia awal tahun 1900. Sebab buku ini diterbitkan lebih kurang 1929 ke lebih kurang itulah waktunya. Dan Dr. Boric telah memilih sebanyak itu, 600 lebih jumlah remedi yang ada di dalam buku sebagaimana yang telah kita terjemahkan. Bermakna kalau sekarang, itu masa itu mungkin sudah 1000 lebih ataupun 2000 jumlah remedi yang telah diuji buktikan. Tetapi pada hari ini, sesiapa yang membeli buku Perubatan Homeopati, Teori dan Praktis, di situ kita ada petik dan menyatakan berapakah jumlah remedi yang sudah diuji buktikan sehingga ke hari ini. Cuba cek balik, semak balik, jumlahnya lebih 6000 remedi. Berapa yang tepat pada tarikh
lebih kurang setahun 2 tahun yang lalu. Sekarang tentulah jumlahnya akan bertambah kalau ada uji bukti baru. Okey, uji bukti itu adalah satu istilah yang telah saya terjemahkan di dalam buku Kamus Istilah Perubatan Homeopati daripada istilah asal proving. Okey, mereka yang terlibat dalam homeopati ataupun yang ikuti kursus bersama saya, kita telah jelaskan apa makna proving, kenapa kita mesti beri nama dia uji bukti. Berbeza dengan uji kaji. Beza dengan uji kaji. Jadi ramai juga yang cuba terjemahkan proving sebagai uji kaji. Itu tidak betul. Eksperimen itu terjemahannya uji kaji. Proving istilah lain. Okey. So tak apa. Bahagian itu siapa yang mengikuti siapa yang mengikuti kursus sesiapa yang mengikuti kursus lah, saya cuba add tak dapat ni. Ingat nak add Puan Nurliza. Okey, sesiapa yang mengikuti kursus asas atau pengenalan kepada perubatan homeopati yang saya telah laksanakan dan akan datang mungkin dalam sebulan lagi akan laksanakan bersama PPHM juga. Kita jelaskan kenapa ia diberi istilah proving atau uji bukti dan ia berbeza daripada eksperimen. Okey, so hendak mengikuti dan mengetahui lebih lanjut berkaitan banyak istilah baru yang akan kita temui dalam ilmu perubatan homeopati, ikutilah kursus pengenalan kepada homeopati bersama PPHM. InsyaAllah lah kalau jadi. Ini dah 2 kali tangguh ni dengan PPHM ni. Saya terserah kepada PPHM lah dia nak buat bila tarikhnya, yang mana saya free. Saya free hujung bulan 10, hujung bulan Oktober. InsyaAllah. Kalau iklan dia on, kalau tak pun tidak ada masalah. Sebab saya pun ke arah nak merehatkan diri, kurangkan komitmen yang besar-besar. Klinik pun dah tak buka. Kita hanya menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan apa yang bermanfaat yang kita sampai itu berguna untuk saya dan anda semua. Okey, kita masuk kepada remedi pada hari ini. Remedi ke-65 dalam buku Materia Medica Homeopati, terjemahan Homeopati Materia Medica Dr. William Boric, Apocynaeum androsemifolium, diperkenalkan dalam terjemahan adalah seperti berikut. Dikata simptom-simptom reumatik remedi ini menjanjikan hasil yang paling dapat menyembuhkan. Okey. So ada urusan dengan rheumatism. Okey, ini remedi ada berurusan dengan masalah rheumatism, iaitu sejenis keradangan atau rasa sakit. Ataupun mungkin kita kurang rasa sakit tapi bengkak-bengkak, ataupun kesemua sekali pada sendi-sendi, otot-otot, tisu-tisu, fiber. Okey. So itu termasuk dalam rheumatism. Okey. So simptom-simptom rheumatik remedi ini dikatakan memberi hasil yang paling dapat menyembuhkan. So kita ada masalah rheumatism, ada banyak remedi yang membati rheumatism, tapi kita juga boleh cuba remedi yang rare ini. Kalau dia bertepatan, insya-Allah ia akan membantu. Kalau tidak, tak adalah. Kita kena cari remedi lain lah. Sebab remedi homeopati mestilah ditemukan berasaskan simptom-simptom. Lebih baik kalau keseluruhan simptom. Masih lagi bermanfaat sekiranya hampir menepati beberapa simptom terapeutik yang mungkin ada. Okey. So,
Ayat kedua disebut oleh Dr. William Borik, sakitnya adalah secara semula jadinya jenis berkelana. Okey, apa makna ni? Berkelana ni macam mengembara. Macam mengembara. Tak apa. Dia kata bahasa Inggerisnya sebut wandering. Wandering rheumatism. Okey. Maknanya sakit jenis berkelana, maknanya dia pindah-pindah lah tu. Ada masa dia sebut shifting, berpindah-pindah. Di sini disebut wandering. Wandering. Wandering ni di bahasa Inggeris ni dia memang sebut wandering. Kita nak buat macam mana? Its pains are of a wandering nature, dikata. Sakit-sakitnya adalah semula jadinya jenis berkelana. With much stiffness, serta banyak kekejangan. And drawing, draw, menarik-narik. Okey. Itulah kalau ambil dalam bahasa Inggeris. Pergi balik pada bahasa Melayu. Apa yang saya terjemahkan, saya kata sakitnya adalah secara semula jadinya jenis berkelana serta sangat kaku kekejangan. Okay, itu stiffness. Saya selalu gabungkan istilah stiffness ni dengan kaku kekejangan. Kekejangan pun sudah cukup. Tapi ada orang terjemah sebagai kekakuan. So, kaku kekejangannya kita cantuman istilah untuk memberi secara lebih tepat kepada makna stiffness. Dan menarik-narik, maknanya pain itu drawing, menarik-narik. Okey. Jenis berkelana maknanya ke sana kemari, lepas itu dia berjalan mungkin dari lutut ke bahagian betis dan bawah yang pergi tempat lain, dan dianya menyebabkan satu kejangan, satu rasa menarik, tarik-tarik lah. Semuanya berbau dan rasa seperti madu. Ini simptom special. Sebab tidak ada dalam remedi lain. Dia kata semuanya, apa maknanya, apa yang dia cium itu berbau madu atau terasa seperti madu. Simptom bagi Apocynaeum androsemifolium. Okey, berbau dan terasa seperti madu. Okey, dapat. Juga disebut oleh Dr. Borik, kecacingan anak-anak yang ada masalah kecacingan. Tak kiralah cacing apa pun, sebab tidak disebutkan di sini. Cacing bulat ke, cacing kerawit ke, apa jenis cacing lah, tidak disebut. Maknanya ada masalah cacing boleh beri. Menggeletar dan lemah, prostrasi. Okey, maknanya trembling ni, trembling and prostration. Saya lebut prostration kita terjemahkan sebagai kelemahan. Secara langsung boleh terjemahkan sebagai prostrasi. Saya mencantumkannya menjadi lemah prostrasi. Jadi pembaca boleh memaknakan dia sebagai satu kelemahan atau satu prostrasi kalau dia faham makna prostrasi. So, secara automatik ia merujuk pada satu jenis kelemahan. So, pesakit dia cenderung menggeletar dan rasa sangat lemah. Sensasi membengkak. Okay, swollen feeling. Okay, apa bahasa Inggeris sebenarnya? Swollen sensations. Okay, bahasa Inggerisnya dikata swollen sensations. Boleh So, ada sensasi membengkak. Okey, remedi ini. Itu pengenalan. Pengenalan. Satu remedi yang rheumatik. Jenis rheumatismnya jenis berkelana. Dia ada rasa kejang, rasa menarik-narik. Berbaunya seperti madu, rasa seperti madu. Bau-bauan, dari segi bau-bauan, penciuman dia. Dia ada mungkin masalah kecacingan, bahagian-bahagian anggota dia menggeletar dan lemah, kelemahan, prostration, dan juga ada sensasi membengkak. Okey, kita ada 3 orang yang saya lihat di sini. 3 orang, tak tahulah berapa sebenarnya. Kadang-kadang dia tak keluar kat sini. Extremity
bahagian simptom partikular untuk remedi ini satu saja, iaitu bahagian ekstremiti. Sakit dalam sendi. Sakit dalam semua sendi. Pain in all joints. Okey, maknanya ini remedi khusus untuk sendi-sendi. Tak kira sendi mana, semua ke sedikit ke, sakit dalam semua sendi. Sakit di jari-jari kaki dan tapaknya. Jari kaki dan tapaknya. Ini bahagian kaki, bukan tangan. Saya tunjuk tangan ni tak. Saya tak nak angkat lah kaki, tunjukkan. Ya. Okey, boleh faham ya. Tapi tangan dan kaki membengkak. Okey, maknanya tangan dan kaki dua-duanya sama membengkak. Cuma tadi disebut sakit di jari kaki. Hanya pada kaki disebut. Okey, seterusnya dia kata peluh melimpah serta sangat panas di tapak kaki. Okey. So, di tapak kaki tadi ada masalah sakit di jari-jari kaki dan tapaknya. Ada bengkak. Ada peluh yang melimpah. Maknanya peluh banyak dan terasa sangat panas di tapak kaki. Rasa panas. Itu simptom-simptom. Berhubung dengan Apocynaeum androsaemifolium. Tapi bahagian tangan pastinya dia sebut mengenai bengkak. Okey. Sakit menggelenyar. Okey, istilah menggelenyar memang selalu saya terjemahkan kalau ada istilah Inggeris tingling, tingling. Tingling pain in toes. Itu makna tingling pain in toes. Sakit tingling, sakit menggelenyar dalam jari-jari kaki. So menggelenyar selalu saya cakap dia boleh memberi banyak makna. Mungkin rasa sedikit kebas-kebas, mungkin sedikit sedikit sakit-sakit. Dia banyak. Boleh rujuk pada Dewan Bahasa dan Pustaka, dia akan beritahu. Bergantung pada keadaan. Tapi istilah tingling itu kita terjemah sebagai menggelenyar. Maknanya ketidakselesaan pada jari-jari kaki. Kram kekejangan. Ini kram ni. Maknanya kram lah ni. Kram kekejangan di tapak kaki juga. Maknanya tapak kaki itu pun ada rasa kram. Juga kepanasan hebat di tapak kaki. Okey, ini istilah Dr. Borik. Ini kata cramps in soles. Okey, kekejangan pada atau kekakuan pada tapak kaki. Violent heat in soles. Panas, habanya kuat di tapak kaki. Okey, itu yang dijelaskan oleh Dr. William Borik. Dan dia kata dos yang nak diberikan ialah tinctur. Tinctur maknanya mother tincture. Dan potensi pertama. Okey, maknanya yang dimohon beri ini dos dalam bentuk herba dan juga kalau dipotentize mengikut Dr. Borik berikan potensi pertama. Boleh tak beri potensi lain? Boleh. Tidak ada masalah. Potensi 3, potensi 6, 12. Yang rendah lah. Kalau mengikut saranan Dr. Borik, ia mesti diberi yang potensi rendah. Tak bolehlah tinggi-tinggi. Dia siapa yang nak beri yang lebih tu, terserahlah. Tapi saranan Dr. Borik adalah potensi yang rendah. Okey, saya nak sentuh sedikit apa yang disebutkan oleh apa G.H. Clark. G.H. Clark ni. G.H. Clark menyebutkan kegunaan. Saya ambil secara umum sahaja sebagai penutup lah. Dah hampir setengah jam dah saya bercakap ni. Kita tutup lah, tak payah lama-lama lah. Satu, dia berguna untuk diarrhea. Okey. Ini mengikut Dr. Clark. Malah dalam detail, dia ada bagi simptom detail sedikit. Dia kata vomiting and purging. Ada muntah dan apa istilah purging ni? Pencahar. Maknanya nak mengeluarkan najis. Purging. Lega from copious evacuation. Dapat berak dengan banyak
dia rasa lega. Itu menurut cerita daripada J.H. Clark. So, mengikut J.H. Clark ini, diarrhea ni salah satu kegunaan Apocynaeum andro. Juga kes-kes dropsy, menurut Clark disebut dropsy. Maknanya kalau ada bengkak, timbunan cecair yang tidak normal di dalam tisu atau rongga tubuh itu, mungkin sesuai dengan remedi ini. Okey, apakah disebut oleh Dr. Borik? Dr. Borik sebut tadi mengenai swelling, bengkak-bengkak. Okey, bengkak. Tak apalah. Di sini disebut dropsy. Hampir sama. Berdekatan lah tu. Maknanya bengkak, ada cecair di dalam. Nausea ada lawyer. Ini yang dijelaskan oleh Dr. J.H. Clark. Ada lawyer, ada sakit saraf muka. Boleh guna untuk sakit saraf muka. Ada muntah-muntah, vomiting. Ada wandering rheumatism. Tadi Dr. Borik sebut, sekarang J.H. Clark sebut ada wandering rheumatism. Maknanya rheumatism, sakit-sakit sendi, bengkak-bengkak yang jenis berkelana, dia tidak duduk setempat. Okey, wandering rheumatism, istilah yang digunakan oleh Dr. J.H. Clark. Dan akhir sekali disebut juga oleh J.H. Clark, simptom kecacingan, worms, masalah kecacingan. So, mana yang ngam antara Borik dengan J.H. Clark ni? Maknanya kita percaya itu ada simptom-simptom yang jelas lah, sebab disebut oleh dua orang pengamal yang hebat. Ada diarrhea, ada dropsy, ada lawyer, ada sakit saraf pada muka, ada muntah, ada rheumatism yang jenis berkelana, ada kecacingan. Tujuh yang disebut oleh Clark. Saya cuma nak detail sedikit saja sebelum meninggalkan kuliah ini. Saya tak nak pergi detail dalam J.H. Clark, tapi J.H. Clark sebut ada trembling of the body. Tadi yang kita sebut dalam Borik, ada kegemetaran. Ada prostration and trembling seperti Borik juga. Maknanya ada lemah prostrasi dan juga menggeletar. Ada swollen sensations of face and body. Maknanya bengkak-bengkak itu, perasaan bengkak itu ada di muka dan juga di tubuh. Ada juga bengkak-bengkak di tangan dan kaki. Ini J.H. Clark sebut swelling of hands and feet. Showing its relation to dropsichosis like Apocynaeum canadensis. Hampir sama. Okay. Heaviness with great desire to sleep. Rasa sangat berat dan rasa sangat-sangat nak tidur. Seperti saya sekarang lah, rasa nak tidur. Kejap lagi kena ambil batal, kena tidur sekejap sebelum nak pergi ke bengkel. Okey, berkaitan dengan wandering rheumatism, disebut oleh J.H. Clark, flying pains in different parts. Sakit-sakit bagai melayang di pelbagai bahagian. Itulah makna yang boleh diberi secara langsung. Saya tak buat terjemahan ni. Saya cuma baca daripada bahasa Inggeris, maknanya sakit-sakitnya melayang di pelbagai bahagian. Dan juga disebut general rheumatic pain, sakit-sakit jenis rheumatik ni, sendi-sendi ni. Ada profuse sweat seperti Dr. Borik sebut, ada perpeluhan yang banyak di keseluruhan tubuh, and the pains go from above downward. Satu lagi ciri dia, sakit-sakit itu bermula dari atas ke bawah dan melarat when breathing. Kalau dia tarik nafas, dia melarat, and on turning to left. Kalau dia berpaling ke kiri, dia melarat. Okey. So, ada beberapa simptom yang disebutkan oleh J.H. Clark yang detailnya berkaitan dengan head, nose, face, teeth and mouth. Alah, kucing melompat pula. Okey. Ada sedikit mengenai urine, maknanya kencing pun banyak, head pun banyak, yang boleh berlangsung lama sehingga 8 hari dengan sakit. Tak apa, itu detail lah. Boleh study daripada buku J.H. Clark yang ada dalam internet.
di dalam laman Homeopati International. So, saya sebagai semana saya janji, saya cuba untuk kuliahkan remedi ini selama tidak lebih setengah jam. InsyaAllah lebih kuranglah setengah jam. So, Alhamdulillah, saya harap apa yang saya kemukakan di sini boleh membantu sahabat semua memahami material medika homeopati yang telah kita saring daripada buku asal Dr. Borik, dan juga boleh memahami remedi yang kita bicarakan pada hari ini, iaitu Apocyinum androsemifolium. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini lebih mencerahkan lagi daripada apa yang kita sampaikan dalam bentuk penulisan sahaja. Jadi terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada pagi ini bersama dengan saya. Dan terima kasih juga kepada mereka yang menonton kemudian daripada ini. Jangan view saja, sebab saya selalu lihat view-nya banyak, like-nya tak ada. Berilah sedikit like, tanda kita memberi sokongan kepada usaha untuk pembelajaran ilmu berkaitan homeopati. Okey, mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya membawa manfaat kepada sahabat semua dan juga diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bantu like untuk kita punya stories dan juga untuk kita punya promo dalam Reels. Okey, kejap lagi saya akan upload Reels berkaitan dengan penerbitan buku kita yang terakhir, cetakan tahun 2022. Perubatan Homeopati, Teori dan Praktis. Sila like, ada Reels nanti akan keluar sekejap lagi. Sempena Reels ini yang kita hantar ke dalam WhatsApp group, dalam grup-grup homeopati selain apa yang saya ada dengan PPHM. Grup WhatsApp lain tu tak ada in touch. So, yang ni ada sahabat daripada yang sahabat kepada saya akan sampaikan dalam bentuk WhatsApp. So, saya akan sampai juga dalam bentuk Reels. Ramai yang tidak menjadi kawan kepada kita, so mungkin dia tidak lihat. Mudah-mudahan buku ini dapat dipasarkan lebih sedikit lagi. Itu saja daripada saya. Mudah-mudahan kita mendapat barakah dan rahmat serta manfaat daripada perbicaraan pada bagian ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.